Macam mana kami bermula? Sebenarnya dia secara kecil-kecilan. Dan benda ni dia secara tak sengaja. So sebelum kita dah selesa bekerja dengan gaji dah dapat lebih kurang cecah 4,000 lebih kan. Tapi dia bermula daripada hobi. So apa Kak Su? Senang ceritalah Kak Su sebahasakan diri Kak Su. Kak Su minat bercucuk tanam. Boleh next slide. Kak Su berminat bercucuk tanam. Kemudian daripada orang kata time tu kita waktu tu kat Sultanah pokok pengerus, nak pergi ke nursery cari koleksi-koleksi pengerus, jumpa pokok rozal. Yang slide, next slide. Jumpa pokok rozal, belilah satu, harganya RM15. So daripada satu pokok rozal ni lah kita biarkan dia, kita semai dia jadi banyak. Daripada satu pokok dia jadi 20 pokok, daripada 20 pokok dia jadi 200 pokok, daripada 200 pokok dia jadi 600 pokok, daripada 600 pokok dia beribu-ribu pokok. Mula-mula tanam satu pokok kat rumah. Lepas tu ni depan rumah je tau. Inilah tanam kosong depan rumah, ini rumah Kak Su. Sini tanam rozal dia. Sini boleh dapat lebih kurang 500 pokok. Betul kan? Lebih kurang 200 pokok. Ini my first customer. Waktu tu Kak Su hanya upload dekat media sosial. Suka-suka kan, kata oh hari ni petik rozal ke semua. Lepas tiba-tiba ada seorang Chinese call, Puan Seraya, you ada tanam rozal ke? Saya cakap, ada. Saya kata, boleh tak you jual dekat I? Waktu tu kita macam, saya ni tak pernah jual, tapi kalau nak datang lah. Jadi bila dia datang, dia kata, Seraya lepas ni you tanam, you jual dekat I saja, you jangan jual ke orang lain. Start dari situ kami dah ada satu customer. Daripada seorang ni, kemudian ramai lagi yang dapat tahu, panggil untuk kita pergi untuk present dekat directors. Daripada situ banyak pula job untuk supply rozal mentah. Daripada situ kita supply, setiap minggu kita supply 100 kilo dah makin banyak, makin bertambah dia punya permintaan. Situ kita nampak, ada potensinya. Jadi daripada depan rumah, belakang rumah ni ada lagi tanah kosong. Sayangku, belakang rumah pun tanah. Sampailah tak cukup supply. Bila tak cukup supply, alhamdulillah partner saya, sebab saya bisnes berdua dengan Puan Farhana, alhamdulillah partner saya banyak tanah. Jadi diluaskanlah tanaman. Jadilah 2 ekar lebih. Dan sekarang alhamdulillah mencecah kepada 15 ekar untuk penanaman rozal di sekitar Selangor. Itu buat penanaman Okey, seterusnya. Penanaman masih lagi berjalan sehingga sekarang. Seterusnya pada 2020 kan COVID melanda, di situ ujian dan juga alhamdulillah dengan cabaran itulah lagi kami keluar. Sebab kalau tidak, kami rasa kami hanya dekat kebun sahaja. Time tu kami tak kenal sesiapa tahu. Dunia kami hanyalah di dalam kebun. Kemudian bila COVID melanda, itu menjadi satu batu loncatan. Kreatif mencari apa yang nak kena buat ni. Jadi kami daripada mengelakkan bahan mentah terosak, start buat produk. Jadi daripada dalam rumah, asalnya daripada dalam rumah. Lepas tu alhamdulillah permintaan makin meningkat. Ini di luar rumah tau, ni di belakang. Buat satu station khas untuk pemprosesan. Jadi dekat belakang rumah dibuat pemprosesan rozal. Kemudian alhamdulillah, itu tahun 2021. Tahun 2022, yang tadi tanam rozal kat depan rumah tu, sekarang dah dinaikkan bengkel premis. Dan 2023, 2022, 2021, 2022 tengah dalam pembinaan dengan ancaman banjir semua. Ketika itu dugaan memang besar. Dan sekarang 2023 dan sehingga sekarang lah kami beroperasi di bengkel di Johan Steel. Okey, seterusnya. Mula-mula waktu buat produk tahun 2021. 2020 kami start buat, 2021 macam-macam jadi. Produk meletup segala benda. So kita bukan di bahagian orang kata bahagian apa, food technology. Jadi daripada situ kami pergi ke Mardi. Maknanya Sorrelicious ni membesar daripada pendaftaran dia sehinggalah sekarang kami membesar dengan bantuan daripada Mardi. Alhamdulillah. Sangat-sangat membantu. Sebab bila kami pergi ke Mardi ketika itu tahun 2020 berjumpa dengan Cik Izzuddin. Buat time tu manual lagi tau, dia belum ada online bagai. Time tu manual. Pergi submit dokumen segala. Lepas tu tanya, Puan umur berapa ya? Alhamdulillah time tu masih lagi 30-an. Bila
Bila tengok dia kata, oh perempuan layak untuk apply untuk agripreneur muda. Jadi bila kami apply untuk agripreneur muda, ini antara bantuan grant yang kami dapat. Kami dapat grant agripreneur muda tahun 2022 barang sampai. Tahun 2021, konsultasi bersama pakar MADI disebabkan faktor-faktor ada masalah dari sudut produk. Kemudian tahun 2021 sehingga 2024 setiap tahun kita boleh hantar untuk kajian nutrisi. Kemudian tahun 2024 tahun ni alhamdulillah dapat buat projek inovasi IAD, iaitu yang mana sekarang ni tengah berjalan untuk isotonic roselle. Okay, next. Inilah pada tahun 2020 kami ada masalah, jadi pergi ke MADI, kemudian dimasukkan ke sesi consultation bersama pakar MADI. Jadi di sini ada ramai juga lah usahawan, lebih kurang dalam 30 tak salah saya. Jadi kami dikumpulkan dan juga bersama dengan pakar. Time ni memang kami berhadapan sini seorang usahawan ada 3 panel. Masa panel akan advice nak buat macam mana untuk memperbaiki punya produk. Jadi daripada advice tu kita perbetulkan semua hantar balik dekat MADI untuk buat shelf life dan ujian seterusnya. Kemudian sampai produk tu okey, baru kita boleh untuk komersialkan. Ini salah satunya. Next. Ada muka Cik Khairul dengan Puan Latifah. Yang ini ketika barang-barang sampai. Waktu ni kami bengkel dah siap. Jadi alhamdulillah barang geran pun sampai tepat pada masanya. Sebab apa, ketika tu 2021 kami dilanda banjir besar dekat Kelang. Jadi waktu tu ada kerugian, 2 kali kerugian kami, iaitu dari sudut penanaman 2 ekar habis semua disebabkan faktor PKP. Kemudian bila tengah naik premis, banjir pula, jadi double cost. Sebab apa? Kos pembinaan kami kena mula balik. Dah jadi double cost. Jadi alhamdulillah barang sampai ketika premis dah siap pada tahun 2022. Next. Sekarang walaupun bengkel tu depan rumah je tau, tapi alhamdulillah dapat persijilan mesti, dapat persijilan halal dan juga diiktiraf barangan buatan Malaysia. Jangan kata buat dekat rumah, walaupun di tanah persendirian, tak boleh dapat sijil halal. Boleh. Yang penting kita kena ada usaha dan juga kemahuan. Jadi jangan bagi alasan sebab apa, semuanya kita boleh buat. Alhamdulillah setiap tahun akan dihantar untuk produk untuk dibuat ujian nutrisi. Jadi hantar je. Selagi ada peluang, apply. Sebab apa, ujian nutrisi ni kita setiap tahun kita boleh apply kan, kita boleh hantar. Bukan sahaja nutrisi, kita boleh juga hantar untuk vitamin test, microbe test, shelf life. Jadi buat saja, ambil segala peluang yang ada. Okay, next. Ini antara geran inovasi. Boleh pasang ke? Dia klik hati-hati. Dia boleh klik untuk music bawah, untuk video. Tak perlu kan? Dia keluar kat situ je. Dia, yang ini sesi perbincangan kami dengan pihak MADI. Alhamdulillah projek orang kata proposal untuk buat isotonic roselle alhamdulillah diterima oleh pihak MADI. Dan juga sekarang ni kami dalam proses untuk perbincangan. Dan insyaAllah tahun depan kita akan riliskan untuk isotonic roselle pula. So dia sikit sebab apa? Kita boleh apply tau untuk projek inovasi. Jadi next year siapa yang ada idea untuk buat inovasi, mohon kepada pegawai. So nanti dia akan bawa masa meeting untuk diperbincangkan. Sekiranya lulus, akan dibuat inovasi. Kita punya projek kita bersama dengan pegawai MADI. Dan macam saya cakap, selagi ada peluang, kita buat je. Yang penting usahawan dari tahun ke tahun kena ada dia punya kemajuan. Jangan berada di takut yang lama. Okey, seterusnya pasaran kami sekarang, soal masa 15 minit, saya takut terlebih masa. Buat masa sekarang pasaran Rozelle hanyalah 70% kami berada di Klang Valley, dalam 20% di Melaka, di selatan, zon selatan, dan juga zon utara 10%. Itu pasaran kami sekarang. Buat masa sekarang, dan insya-Allah dia akan mula melebarkan sayap. Sebab apa? Halal kami baru sahaja dapat pada bulan 7. Jadi baru je 2 bulan, 2 ke 3, maksud 3 bulan untuk halal.
genre. Dan kalau dari semasa ke semasa, kalau ada apa-apa yang nak tanya boleh lah. Tapi kita tak ambil masa yang lama untuk soal jawab lah. Okay, sini. Okey, pemasaran kami yang mana kami buat secara online dan juga offline. Di mana online, yang ini yang tadi dah diterangkan pasaran kami. Okey, secara online boleh ada, kami terdapat di Facebook, TikTok ada, Instagram, kemudian website, Shopee, semua adalah dari sudut media sosial. Dan juga dari sudut offline, kami ada di pasaraya Aeon. Sekarang ada lebih daripada 15 outlet Aeon di Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Perak, di 5 negeri sekarang ini. Dan juga sebelum tadi macam ada lagi, selain daripada yang tadi selain daripada offline, selain daripada itu kami selalu pergi ke business matching. InsyaAllah pada bulan depan kami akan mula memasuki ke Estimat PKPS. InsyaAllah akan diperluaskan. Dan kami selalu buat sesi-sesi demonstrasi. Orang kata kalau macam sekolah panggil untuk penanaman kebun komuniti Rozal, jadi kami akan membuat sesi demonstrasi di sekolah. Dan juga kami banyak juga mengikuti karnival-karnival dan juga memenuhi jemputan lah untuk penanaman Rozal, untuk pembuatan produk Rozal. Okey, seterusnya. Okey, yang ini jujur, di Mardi sebenarnya kita ada banyak sangat peluang tahu untuk pasarkan kita punya produk. Alhamdulillah, bukan setakat Rozal saja tahu dekat BB Shop tu. Si Hafifi punya produk durian Belanda dengan Katira ada di BB Shop Mardi. Alhamdulillah, Ain Tiram pun insyaAllah akan berada di BB Shop Mardi. Bukan sahaja di BB Shop Mardi, kita juga boleh pasarkan produk kita di Taman Agroteknologi Mardi. So apa? Rozal pun ada dekat Taman Agroteknologi Mardi Tanjung Karang. Selain daripada BB Shop Mardi, ini semua ni dia dibuka kepada usahawan. Sama ada kita nak grab ke tak nak grab. So hari tu dia buka aja dalam group. Siapa nak join, isi. Jadi di situlah kita sebagai usahawan kena alert. Sebab apa? Jangan cakap, kenapa tak tahu macam mana kami boleh tahu dan anda tak boleh tahu, anda tidak tahu. Sebab apa? Dia blast dalam group je. Sama ada kita alert ataupun tak, kita nak ke tak nak apply benda tu. Okay, selain daripada itu kami banyak juga bekerjasama dengan Frame. Tapi ini dari sudut supply bahan mentah lah ya. Jabatan Pertanian, Pasaraya. Dan juga kami banyak juga terima job daripada Bank Muamalat. Sikit-sikit lah. Okay, seterusnya pameran-pameran dan liputan media. Alhamdulillah setakat ni banyak juga yang kami join. Seperti ni, nak cakap ni, Maha ni hari tu kami join Maha di bawah payung Agro Shop Mardi. Waktu Maha kami join, Hafifi join, siapa? Ain, mana Ain? Ain pun join. Kami semua di bawah Mardi. Ada 6 usahawan di bawah payung Mardi buka booth di Maha. Jadi jangan kata tak ada peluang. Peluang tu banyak, sama ada kita nak apply, sama ada kita alert ataupun tidak. Time ni memang best. Ni dah jadi macam satu family. Memang heboh gila. Dan percuma lupa nak cakap percuma. Mula-mula kami terima offer daripada Mardi kena bayar 3,500. Tapi kebetulan time tu tolak. 3,500 nak kena bayar. Alamak, fikir. Telefon hari Rabu nak kena buat payment hari Jumaat. Fikir banyak kali. Lepas tu tolak. Alhamdulillah, lepas tolak tu, the next weeknya, minggu depan tu, telefon pula daripada Agro Shop offer. Itu saya cakap tadi, kita nak ke tak nak. Dan bila dah dengar percuma tu, grab je lah kan. Dan seterusnya, program-program yang lain lah di bawah PKMS, di bawah Bank Muamalat, di bawah Jabatan Pertanian, Pharma, dan berbagai lah. Okay, selain daripada pameran-pameran yang bersemuka, kami juga mendapat liputan-liputan media seperti National FM, radio-radio biasalah, Awan Niaga, masuk ke Putusan, Berita Harian, Surat Khabar dengan ni lah. Kebanyakannya kami pergi ke radio, TV pun ada, dan juga surat khabar. Dan semua ni percuma. Setakat ni Alhamdulillah Suara Religious tak pernah membuat apa-apa pembayaran.
untuk setiap liputan yang dibuat. Jadi kalau dapat peluang, terus grab. So aku ngerti pun ada call. Puan free tak sekian tarikh untuk sesi usahawan di National FM. Kalau dapat aja panggilan daripada pegawai, cuba luangkan masa. Adjust lah kok mana pun, sesibuk mana pun adjust. Sebab tu peluangnya. Berapa minit ni? Dah habis 15 minit. Dah. Okey, dia dah last. Jadi apakah sumbangan kepada society, alam sekitar? Of course, Rozan menghijaukan bumi, bahan semula jadi sosial. Kita buka peluang pekerjaan, kita menjana pendapatan sesama kita. Sebab apa? Kalau kita pergi seorang, tak boleh. Jadi kita kena bekerjasama. Bawa produk kawan-kawan, pergi sekali, baru semuanya boleh berkembang. Seterusnya tak urus, of course kita semua. Oh, saya bunyi loceng. Ini betul-betul. Itu betul-betul. Last kot. Itulah tu. Next. Isu dan cabaran sangat. Semua orang pendek kata usahawan start pada mula tak ada duit. Tu memang cabaran kita. Kok mana pun memang pelbagai cabaran kita lah. Bila production banyak, dari sudut tempat pula nak kena diluaskan. Jadi persaingan, of course semua orang ada persaingan. Itu antara cabaran-cabaran yang memang kita kena face. Nak tak nak kita sebagai usahawan hadap. Setiap cabaran tu jangan bagi alasan. Kok mana pun face juga benda tu. Dan juga jangan lupa minta dekat Allah untuk memudahkan segala apa rancangan kita, segala yang kita plan semua tu minta Allah memudahkan. Jangan macam kita ni syok-syok sendiri. Tak. Ingat belakang kita apa pun minta dekat Allah. Okay, next. Ini adalah antara anugerah yang diterima. Wah, yang ni nak show off sikit lah. Finalis Icon Agro Selangor tahun 2020. Kemudian juara usaha masterclass. Yang ni saya jual untuk Bulletin FM Pitching 2022. Tempat ketiga pitching PKNS. Nanti Bezura akan pitching untuk PKNS. Tahun 2024 saya anugerah usahawan terbaik program bermodul PKNS pada tahun 2024. Dan juga top 10 ikon usaha wanita berdaya Selangor 2024. Okey, itu je. So sekiranya ada apa-apa yang nak tanya, boleh berjumpa. Ada ke 5 minit nak tanya? Okey, ada. Saya rasa kita boleh buka. Sebab seorang presenter dia tarik diri. So saya rasa dia boleh kita boleh panjangkan sikit lah. Okay. So saya soalan lah, okey. Boleh. Dua soalan, okey. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Su. Saya Heri yang Jawa. Yang Filipin Ahmad Nur Miswari. Okey, saya daripada Johor Bahru, pengusaha, salah seorang pengusaha kopi 3 in 1. So far alhamdulillah, sekarang kami dah dapat halal, dah dapat buatan Malaysia, dah dapat mesti. Last week kami dah buat HACCP audit. Now cabaran dia saya nak tanya Kak satu je. Saya dah pergi Maidin, saya dah pergi Ion, saya dah pergi Lotus belum masuk. Pergi je, tak ada prosedur, appointment, tak nak jumpa. Okey, dia suruh call. Okey, saya call, email, saya call. Bila call, jawapan dia sama setiap hari, in meeting. Ion, Lotus, Maidin, sama. Biasa. And then jujur, adalah mana salah satu wholesaler tu, saya dapat tanya kawan-kawan, macam mana nak masuk kat sini kau kena bayar RM10,000 kat dia. Biasa. Underground, under table. Oh, bayar RM10,000 tu saya, coffee tu saya buat dulu, banyak saya dapat pack. So, nak minta consultation kat Su lah. How, macam mana saya sebab kita produk dah ada, cuma kalau nak masuk Ion tu kita rasa market kita boleh lagi penetrate. Sebab sekarang kita dapat jual dekat kedai-kedai runcit je. Sebab bila nak masuk listing fee kan, kalau ikut besar kan. Betul. Macam mana Kak? Kau sebab Nafi tau, kalau untuk main hyper, memang payah, memang sakit tau main hyper. Payment tak dapat cepat tau. Itu mau makan bulan untuk dapatkan payment. Memang sakit, macam mana nak masuk? Okey, kami banyak pergi ke business matching dari agensi. Contohnya, bila kita join KPDN, dia ada buat business matching. Join, pergi. Contohnya, ada program SIE, ada buat business matching, apply, pergi. Kemudian PKMS, ada je buat business matching, pergi. Selain daripada business matching yang dibuka, kita kena banyak networking. Macam mana Kak Su masuk Aeon? Kak Su masuk Aeon, tak payah bayar listing apa bagai. Tapi Kak Su pergi in group.
Ini adalah rakan networking, rakan yang kita kenal ni. Dia dah masuk, dia dah ada account dengan Aeon. Dan Alhamdulillah bawa sekali. Sebab tu Kak Su cakap, bila kita buat produk, bila kita terjun dalam bidang bisnes, kita tak boleh pergi seorang. Kita mesti dengan kawan-kawan. Kak Su masuk Aeon, bukan produk Kak Su saja tau. Kak Su bawa lagi kawan-kawan yang lain. Jadi maknanya Kak Su ada seorang rakan networking, rakan Kak Su, sahabat. Dia dah ada account dengan Aeon. Jadi kami ni, yang mana yang kita yang tak nak ada pembayaran sebab pun fees dia sangat banyak. Bukan sahaja kata listing, dia ada nak buka account kena bayar. Sistem B2B kena bayar. Selepas tu ada lagi back margin, front margin. Semua benda tu, semua tu ada. Jadi banyak sangat. Jadi kita ada pelbagai cara untuk kita masuk. Selain daripada business matching yang kita pergi, sebab apa? Contoh, kalau dengan PKNS bila buat business matching, pergi dan juga dia ada buka satu lot khas untuk PKNS. Jadi dekat situ kita tak pernah nak bayar beribu. Contoh kan, Kak Su bagi ini yang real Contoh dengan Estimat, Kak Su masuk Estimat, buka account tapi di bawah PKNS, di bawah agensi. Buka account 300 sahaja, per SKU RM50. Contoh macam Rozal bulan depan insyaAllah masuk, buka account 300, satu SKU RM50, Kak Su masuk 2 SKU, just Rozal dengan kode Rozal 100, mana 400 untuk masuk Estimat. Register, lepas tu nanti dia akan keluarkan PO. Itu kita menggunakan agensi. Sebab apa? Kita nak pergi sendiri, kita tak mampu. Kita ni IKS sangat, kita kecil, kita mikro. Kita pun nak lawan dengan produk-produk besar. Contoh macam Kak Sun, nak lawan dengan Ribena, dengan Sunquick, apa semua tu tak mampu. Sebab dia orang boleh bayar beribu-ribu, dia orang boleh bayar beratus ribu. Sebab apa? Nak masuk Lotus, satu SKU RM1,000. Satu SKU kalau ada 5 produk, RM5,000. Itu baru bayar listing fee, belum masuk registration fee. Nak masuk Petronas, registration fee dah RM20,000. SKU fee lagi. Banyak sangat yang kita nak kena keluar dulu untuk kita dapatkan kemudian. Tetapi bila kita dah berada di situ, mula-mula sakit tetapi lepas tu seronok. Dia kata senang tu datang kemudian. Tapi kita bersusah dulu dah, memang sakit lah. Kak rasa tak nafi. Masuk hyper memang sakit, tetapi perlu ada. Untuk tahun depan lagi lah, usahawan-usahawan kita sakit, tahun depan memang sakit. Jadi kita punya strategi, kita kena ada B2B, kita kena ada B2C, kita kena ada stockist agent. Pelbagai cara kita kena buat. Selain daripada itu kita kena collab, tak boleh. Jadi kena ada pelbagai cara. Daripada situ pergi networking, kelas yang macam ni semua pergi join. Kalau agensi ada panggil, datang, tunjuk muka, buat networking. Sebab itu semua benda yang berada di belakang kita, itu yang akan membantu. Dan Alhamdulillah setakat ni so delicious. Daripada tahun ke tahun, Alhamdulillah ada peningkatan. So apa Kak Su memang target 5 tahun pertama apa pun nak. Sekarang dah 5 tahun kedua. 5 tahun pertama start daripada rumah, mesti dah ada bengkel, pasaran macam mana, berbagai sebab kita start kosong Kita bukan anak orang kaya, tak ada duit pun orang kata. Jadi start daripada kecil, daripada RM15, lepas tu keluar semua duit simpanan semua keluar. Jadi habis. Sekarang ni baru nak collect balik 5 tahun kedua. Bila 5 tahun kedua dah ada halal, dah ada persijilan semua, ke mana pula nak bawa? Jadi semua tu mesti ada. 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, apa lagi? Jadi Kak Su target lagi 2 tahun baru masuk pasaran antarabangsa. Baru kita pergi ekspor bila kita dah ready. Tapi kita mesti ada perancangan. Boleh? Oh, graduasi senang. Setiap tahun akan dibuka. Saya tengok sama lah, saya berlaku banyak benda boleh bikin. Banyak benda kelakon boleh buat. Benda boleh bikin, tapi ialah kita start sikit. Tapi saya fokus on channel lah sekarang. Channel mana nak jual dulu. Dari segi infra saya dah siap. Dari segi infra dah siap. Dari segi channel pun dah siap. Sekarang tengah-tengah ni saya nak productivity dulu. Tak, geran inovasi. Bila kita ada idea, kita bercakap dengan pegawai. Contoh macam saya duduk dekat Kelang, saya berhubung dengan pegawai. Sebab saya sekarang dah usahawan bimbingan. Daripada Agropreneur Muda, dulu Agropreneur Muda tahun 2020 tau. Tahun 2023 saya dah upgrade. Mana kita kata dah graduate daripada Agropreneur jadi usahawan bimbingan. Jadi saya memang target dalam tempoh 2 tahun atau 3 tahun saya mesti keluar. Sampai bila saya nak duduk di takok yang lama, yang sama. Jadi saya keluar. Bila kita berada, tak kisah
cari pegawai yang kalau kata in charge agripreneur muda di kawasan tu. Macam saya dekat Kelang, saya berhubung dengan Puan Fizah, usahawan bimbingan. Jadi saya punya proposal, situlah tajuk, kita ceritakan sedikit apa benda yang kita nak buat, idea tu. Kemudian saya submit, saya hantar. Bila hantar kepada pegawai yang in charge untuk usahawan bimbingan ataupun agripreneur muda, dia akan bawa ke pihak atasan. Jadi bila diorang bawa ke atasan, diorang akan meeting, diorang akan tengok. Jadi di situ akan dibuat pemilihan yang mana satu yang nampak berpotensi. Dan benda bukannya dapat secara cepat, ambil masa. Fahamlah, nak tunggu meetingnya, nak itu, nak ini, ambil masa. Tapi jangan orang kata bila kita dah hantar tu, follow up. Inovasi contoh kita nak buat pembaharuan produk kita. Inovasi saya, produk Rozelle, contohnya macam saya ada permintaan untuk isotonic Rozelle. Orang-orang yang pergi cycling, orang-orang yang pergi running, berjalan, running yang join. Semua dia kata, kenapa Kak Sita buat isotonic Rozelle Kak saya ada buat sparkling Rozelle, tapi saya tak ngerti nak buat isotonic. Jadi, saya maklumkan saya pernah buat sparkling, tetapi bila isotonic, saya tak ada idea. Not in my mind macam mana nak buat isotonic Rozelle. Jadi di situlah yang akan guide. Mardi. From Mardi. Yep. Mardi yang supply dia formulation tu. Ya, betul. Betul. Daripada yang asal kita punya diolahkan balik. Kalau Mardi kata, oh ini mudah je boleh campur dengan kalium lah, itu ini apa semua. Ha? Ramai pindah. Jom. Pindah. Okey. Tak adalah sama je. Okey, Assalamualaikum. Saya Syed, usahawan daripada Negeri Sembilan. Saya buat rempeyek, buku, kudapan. Okay, actually saya nak tengok yang slide yang ada konsultasi 2021 tu. Sesi consultation tu seronok tau. Tapi kita jadi takut sebab kita Okey, saya rasa saya kena puan. Masa ni saya pun salah seorang pada Sekali. yang terpilih untuk produk konsultasi. Saya start daripada sini. Saya cuba cerita sikit. Kalau ada soalan ya. Okey. Masa tu saya bawa produk saya dalam keadaan yang sangat lousy. Puan pun tahu, puan nampak produk saya. Saya cuma beritahu yang ni saya dapat email. Saya terpilih antara 100 ke 50 usahawan seluruh Malaysia untuk dapat konsultasi sebanyak 5,000 kalau tak silap. 30,500 lah kurang. Okay, selepas saya dah buat yang ni, saya lambat apply agripreneur muda. Puan apply dulu sebab saya apply 2 orang. Saya dengan wife saya apply untuk agripreneur muda. Kami terpilih untuk peserta, tapi yang layak untuk mohon grant wife saya. So alhamdulillah kami dapat grant masa tahun 2023 sebagai agripreneur muda sebanyak 20,000. So start daripada situ, pertama yang saya nampak produk saya boleh pergi lebih jauh lah. Dari segi pembungkusan, label, jangka hayat dan semua sekali. Cuma masalah saya pasaran. Saya punya pasaran tak sama dengan pasaran online. Sebab pasaran saya ada segmentation target, di mana saya punya pasaran saya permulaan adalah T20 customer. Sebab semuanya customer saya bermula dengan customer saya cakap high class lah, BBIP, Datuk dan Sri apa semua. Sebab rempeyek saya dengan buku dah dihantar ke kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, menteri-menteri Datuk Seri dah makan, selebriti pun ada. Cuma saya cuba juga business matching dekat yang macam puan cakap tadi. Ya betul, apa yang puan cakap tadi tepat. Memang produk saya diterima, tetapi ada syarat dia. Syarat dia adalah mesti ada persijilan. Daripada persijilan tu sebenarnya memang dia ada sikit kelonggaran lah kepada agensi kerajaan. Sebab dia macam saya tu hari, saya masuk bawah KPDN. Saya pada usahawan Madi, saya ada usahawan SME Corp, usahawan Rizda dan usahawan KPDN. So dia cakap kalau saya masuk bawah agensi ni, dia ada satu account yang kita boleh terus masuk pada all the retail seluruh Malaysia. Account khas. Yes. Bila kita join. Sebenarnya tak ramai usahawan kita tahu.
Sebab usahawan kita tak nak mencari ilmu untuk masuk ke retail. Sebab masuk ke retail ni